Gapo dia zikir yang paling molek sekali? Apa maksud afdal? Paling banyak pahala. Kitab zikir yang mana paling molek, paling banyak pahalanya? Nah. Adakah zikir jahat afdal ataupun zikir si lebih afdal? Ke-34 kelebihan berzikir, bahawasanya zikrullah di dalam bumi itu ada baginya cahayanya ataupun manfaat dia. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang berzikir di dalam perhimpunan, orang yang lupa daripada menyebut Allah Ta'ala, seperti pohon kayu yang hijau di dalam perhimpunan kayu yang kering. Jadi orang berzikir itu ada cahayanya, ada hidupnya, ada kelainan berbanding dengan orang yang tidak berzikir. Manfaat dan perumpamaan seperti pohon kayu yang masih hijau di antara perhimpunan kayu kering. Orang tak berzikir ni tidak ada manfaat. Orang yang berzikir sahaja ada manfaat. Katanya Nabi, dunia itu dilaknat kecuali orang yang berzikir dan orang yang mengaji. Kecuali orang yang berzikir dan orang yang mengaji. Selain daripada tu semua dilaknat. Al-khamisatu wa salasun anna zikral khafi yuzkaru bi sahibihi indallahi wa yaddakhiruhu Allahu ta'ala lahu kanzan ila yaumil qiyamah fa iza dakhalal jannata qala Allahu ta'ala lahu laka indi sawabun wa huwa zikrul khafi lam yattali alaihi ahadun ghairi. Ke-35 bahawasanya zikir yang khafi, yakni kita berzikir nama Allah secara sembunyi, yakni iaitu disebut dengan orang yang mempunyai zikir khafi itu pada hadrat Allah Ta'ala dan dipertaruhkan baginya oleh Allah Ta'ala satu perbendaharaan hingga hari kiamat. Siapa dia berzikir dengan cara sembunyi, maka Tuhan sifat khas zikir itu. Sifat apabila hari kiamat pun Tuhan tidak tunjuk juga. Kelebihan zikir itu Tuhan tak tunjuk. Bila Tuhan tunjuk, apabila masuk dalam syurga, Tuhan sebut katamu ada satu pahala yang aku susuk pahala tu. Kerana kamu buat benda ni sembunyi-sembunyi, maka pahala aku beri pun dalam keadaan sembunyi. Malaikat tidak tahu banyak mana, orang lain tak tahu banyak mana, kerana kamu buat dalam keadaan sembunyi, maka pahala dia juga aku beri secara sembunyi-sembunyi. Apabila masuk ia dalam syurga, maka firman Allah Ta'ala, adalah bagimu pada aku itu ada pahala yang aku balas ke bagimu, iaitu pahala zikir khafi. Zikir secara sembunyi, zikir dalam hati, zikir dalam nafas, zikir dalam darah, zikir macam-macam jenis zikir. Ada jenis zikir halus ini, sama ada zikir ikut nafas. Nafas ni naik turun di hidung kita ni, ada zikir nafas. Ada zikir dalam hati ni, di sini. Ada zikir si, nawak duk tengah. Kanan. Ni zikir hati, qalbi. Ni zikir si, kanan. Ni zikir akwa, tengah. Ada zikir macam-macam. Orang zikir dengan orang darah. Zikir dengan alam ni, duk senyap dengar suara makhluk.
Gi duk tapo mana-manusnya ya. Nampak supaya tak berzikir. Tetapi dia menggunakan alam untuk berzikir. Dengar suara ni, dengar suara ni. Macam-macam jenis zikir halus, zikir khafi, zikir yang tersembunyi. Maka Allah Ta'ala pun sembunyi rahsia banyak mana pembendaraan hadiah-hadiah Tuhan nak uji kepada orang zikir khafi ini. Tiada melihat atasnya oleh seorang yang lain daripada aku. Dia kata mu zikir senyap-senyap, maka aku pun uji hadiah senyap-senyap. Aku seorang saja tahu, orang lain tak tahu. Syahdan, bersalah ulama pada zikir yang terlebih afdal. Gapo dia zikir yang paling molek sekali? Apa maksud afdal? Paling banyak pahala. Kita berzikir mana paling molek, paling banyak pahalanya. Nah. Adakah zikir jahat afdal ataupun zikir si lebih afdal? Zikir jahat ini zikir dengan suara yang keras, yang didengar oleh manusia, tu zikir jahat. Kalau zikir si pula, zikir yang tidak didengar suara itu oleh manusia. Zikir dalam hati ko, ataupun zikir sore ko, ataupun zikir duduk dalam bilik khalwat ko. Ni. Maka kata Syekh Abu Mawahib Asy-Syadzili rahimahullahu ta'ala, bahawa zikir jahat itu afdal bagi orang yang mubtadi, yakni bagi orang yang permulaan menjalani jalan kepada Allah. Yang ghalib bagi mereka itu, yang ghalib ni makna yang menguasai bagi mereka itu keras hati dan kelam hati. Maka bagi siapa dia yang mula nak belajar berzikir, berzikir ni kena belajar. Semaya kena belajar, puasa kena belajar, semua ibadat kena belajar. Jangan berzikir pandai-pandai gitu, boleh. Tetapi kena belajar, ada cara-cara dia. Kalau berzikir tak kena cara, tak ada manfaat dia kepada hati. Tak ada manfaat dia kepada perubahan akhlak daripada akhlak yang buruk kepada akhlak yang molek. Tak ada perubahan. Ada orang masuk saja ahli zikir, masuk saja ikut orang ahli berzikir, maka dia masuk sekali majlis saja hati dia sudah berubah dah. Manakala kalau orang tak belajar, ngatik lah. Ngatik, orang panggil mengatik, orang panggil buat tahlil, dia pun mengatik. Ngatik perangan duduk supaya tulah tu. Mazmumah duduk cuma tu. Tak aja tubik daripada hati dia. Maka sebab itulah zikir-zikir ini, dia ada khususiat, ada matlamat dia. Bagi orang ahli tarikat, orang masuk suluk, masuk tirakat, masuk riadah, maka tujuan zikir dia bukan lagi untuk dapat pahala, tetapi zikir dia adalah untuk membersihkan hati dia. Supaya hati dia bersih dengan Allah, keluar sifat mazmumah, penuh dengan sifat mahmudah. Maka apabila dia berzikir, perangai dia semakin baik. Beza dengan pok kita berzikir untuk dapat pahala, maka berzikir dapat pahala. Dah tujuan dapat pahala. Tetapi perangai duduk jahat supaya tolong, perasaan takut ke Tuhan tidak meningkat, perasaan benci kepada dunia tidak meningkat, duduk tahap tu. Padahal berzikir banyak dah, berat. Nah. Maka bagi permulaan orang nak belajar berzikir, kena sebut nama Tuhan dengan cara derah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa sebut derah? Kerana hati dia masih lalai. Seolah-olah dia nak menggerakkan orang yang tengah tidur lah ni. Orang tengah tidur. Maka orang tak boleh gerak slow-slow. Dia kena gerak derah-derah. Kerana hati dia masih lalai, kena sebut nama Tuhan dengan derah. Sehabis-habis derah. Supaya hati dia bangun dan bangkit. Apabila kita zikir dengan cara derah, tubuh kita cepat panah. Hati kita cepat rasa hidup. Dan sebut nama derah Tuhan ni dengan cara kuat,
supaya hilang perasaan malu nak sebut nama hak Tuhan. Ada orang malu nak sebut nama Tuhan, sebut nama dunia derah sangat. Tetapi nak sebut nama Tuhan slow ya. Maka bagi orang yang baru nak belajar zikir tak seduk koyalah orang baca azkar senyap. Dia baru nak belajar baca azkar senyap. Subhanallah senyap. Orang lagu ni hati dia tak gimana. Duduklah 100 tahun pun hati dia tak gimana. Maka fungsi zikir derah itu tu tujuan dia. Nah, bagi orang yang permulaan. Dia orang siapa peringkat, maka hati dia dengan Tuhan tak apa dah lah. Maka dia hanya perlu berbisik dah kerana hati dia hidup dah. Dia hanya menghayati kata-kata zikir itu yang menghayati saja sebab hati dia hidup dah. Tetapi kalau orang hati masih mati perlu digerakkan. Maka semakin jauh kita dengan Tuhan, semakin kuat panggilan itu untuk menuju Tuhan. Seolah-olah kita ni jauh dengan Tuhan. Maka kita panggil nama Tuhan. Ya Allah, tepik derah-derah lagu tu kerana kita jauh dengan Tuhan. Bukan Tuhan jauh dengan kita, kita tu jauh dengan Tuhan. Ya beza, Tuhan tidak ada jauh, tidak ada tepat, tidak ada kanan, tidak ada kiri, tidak ada belakang, tidak ada gapo. Tetapi kita yang bertempat. Kita yang rasa jauh, kita yang rasa dekat, kita. Tuhan itu tidak bertempat, tidak jauh, tidak gapo. Maka apabila kita rasa kita jauh dengan Tuhan, kita panggil derah nama dia. Ya Allah, ya Allah. Tepik derah-derah. Kerana kita jauh dengan Tuhan. Ni koyak rapat dah. Koyak Tuhan duduk ada hati. Sebut ya Allah. Ya Allah. Ya duduk jauh. Menipu kohong lagu ni.